Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu di Wonder Home Podcast ini, Wonder Home Library Podcast, Pak Dr. Awang Azman Awang Pawi dari University Malaya, Ya. Malaysia. Beliau ini pakar politik Malaysia, pakar politik. Ya, politik. Nah kita, ini apa kabar Pak Awang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan kita ini dalam perjalanan penelitian ke Kerinci, Pak. Ya betul. Dari Padang ke Kerinci makan masa 12 jam perjalanan saja. Pengalaman tersendiri. Pengalaman. Ya, ini selain nanti kita ngobrol-ngobrol tentang penelitian di lain waktu, penelitian Iya. kita tentang perantau Kerinci di Malaysia. Ya. Ini ada beberapa hal yang baru dalam fenomena politik Malaysia ya, terutama setelah kemarin di pilihan raya itu tidak ada majority winner, nggak ada yang mayoritas winner ya. Terus kemudian ada dua parti yang paling unggul, itu partai apa itu Pak? Pakatan Harapan, Pakatan 53 Harapan kursi parlimen. 53 kursi Kemudian parlimen. Perikatan Nasional ada 73 atau 74 kursi parlimen sekarang. Perikatan Nasional 73 itu. Ya. Artinya tidak ada satu yang bisa mengajukan sebagai pemerintahan untuk jadi pemerintahan. Untuk jumlah parlimen Malaysia ada Yang diperlukan? 222 parlimen, jadi ia diperlukan sebanyak 114 kursi. 114 kursi untuk mereka membentuk majoriti mudah. Jika ini tidak berlaku, ini bermakna parlimen tergantung. Parlimen tergantung. Ya, sekarang ni sudah berlaku hang parlimen. Hang parlimen Ya, itu ya. ya. Itu maknanya apa? Kalau parlimen tergantung itu konsekuensinya apa? Jika parlimen tergantung bermakna tidak ada parti, mana-mana parti layak untuk merintah. Makanya parti yang terbesar atau parti yang terbesar sepatutnya berbincang dengan parti-parti lain untuk dibawa bersama. Sama ada membentuk kerajaan perpaduan ataupun unity government, ataupun coalition government. Coalition government. Oke. Dalam konteks ini di Malaysia ada konsep raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan. Ya, raja berperlembagaan bermakna raja mempunyai peranan. Pelantikan Perdana Menteri adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Oh, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ya, makanya walaupun tidak ada parti yang membentuk majoriti, maka untuk berunding perkara tersebut, Yang di-Pertuan Agong, Raja Abdullah, memanggil Anwar Ibrahim sebagai selaku Ketua Pakatan Harapan, Harapan dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Perikatan Nasional untuk berbincang. Oke. Jadi Raja Agong memanggil mereka berdua untuk berbincang bagaimana kelanjutannya begitu. Ya, dan diberitahu sekarang ini kita tidak ada majoriti untuk negara. Jadi Yang di-Pertuan Agong mencadangkan Pakatan Harapan yang mempunyai 83 dan kemudian ketika itu Perikatan Nasional mengenai 73 supaya parti tersebut bergabung, bekerjasama. Begitu juga pelantikan Perdana Menteri dilakukan secara bergilir-gilir. Bermakna barangkali 2 tahun Anwar, 2 tahun Muhyiddin Yassin begitu. Namun itu sudah sudah ditawarkan kepada mereka berdua. Sudah ditawarkan kepada mereka berdua, sudah ditawar kepada Anwar Ibrahim, sudah ditawar kepada Muhyiddin Yassin. Respon mereka bagaimana itu? Anwar Ibrahim bersetuju demi kestabilan politik, beliau bersetuju demi rakyat yang mahukan kerajaan yang stabil, Anwar bersetuju. Namun Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional menolak. Dia sendiri membuat kenyataan bahawa beliau menolak sebab tidak mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Alasannya itu. Meskipun raja berperlembagaan tadi itu. Iya. Iya. Dan dia membuat kenyataan rasmi di media nasional di Malaysia. Beliau tidak bersetuju, dia menulis tidak bersetuju. Muhyiddin Yassin kata dia menulis di atas kertas tidak bersetuju. Jadi apabila
Tan Sri Muhyiddin tidak bersetuju, ada menimbulkan implikasi. Dalam konteks Westminster di negara Commonwealth, sepatutnya kursi pemenang blok terbesar itu diberikan peluang berunding dengan parti-parti lain. Tapi sebelum itu, Perikatan Nasional pula berunding dengan parti lain dengan mengambil SD ataupun perakuan bersumpah daripada parti-parti lain, bukan parti pemimpin wakil rakyat lain, untuk mendapatkan sokongan dan beritahu bahawa Perikatan Nasional sudah ada cukup kursi untuk mereka untuk menjadi menteri. Okey. Padahal mereka bukan parti pemenang. Bukan. Satu. Yang kedua, selepas undang-undang lompat parti, anti lompat parti. Anti lompat itu telah digubal, yang diutama ialah N blok ketua parti. Individu dalam parti tidak berhak berhak untuk membuat keputusan. Ini Muhyiddin Yassin tak sedar ataupun dilakukan secara cuai. Apa itu secara cuai itu? Langsung Sepatutnya kepada individu. Maknanya jika menggunakan SD individu parlimen tidak sah lagi. Ya, sebaliknya perlu sokongan ketua parti. Ketua parti yang menentukan. Bukannya individu dalam parti. Ini selepas undang-undang anti lompat itu berlaku. Jadi sudah tentu yang di-Pertuan Agong bila melihat perkara tersebut tidak betul, yang di-Pertuan Agong memanggil Anwar dan parti-parti lain untuk membentuk kerajaan perpaduan. Atas nama untuk perpaduan parti-parti politik Malaysia untuk kestabilan politik. Jadi Anwar akhirnya berjaya, bukan saja mendapat 114 kursi, malah mendapat lebih 140 kursi, iaitu lebih daripada 23 majoriti parlimen. Selepas dia berunding dengan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Hamid Hamidi. Yang kedua berunding dengan parti daripada Sarawak iaitu GPS. Dan berunding daripada Sabah, GRS. Dan parti-parti kecil lain, beberapa kecil lain, dan yang bebas, parti ahli parlimen yang bebas menang sebagai bebas. Jadi lebih daripada 140 kursi. Dan apabila Anwar sudah mempersembahkan Yang Tuan Agong memanggil semua parti tersebut, ketua-ketua parti tersebut, untuk mengesahkan betulkah ketua-ketua parti bersetuju. Sudah bersetuju, maka Yang di-Pertuan Agong dikenali sebagai beyond politik. Beliau memimpin untuk negara tanpa pilihan politik. Untuk memastikan keputusan yang dibuat itu betul, maka Yang di-Pertuan Agong memanggil mesyuarat khas Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu diajak bermusyawarah. Untuk mesyuarat keputusan awal tersebut bahawa Anwar Ibrahim berdasar kursi yang ada mohon persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Nampaknya Majlis Raja-Raja Melayu juga bersetuju melantik Anwar menjadi Perdana Menteri, bersetuju dengan cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong, hasil daripada dapatan daripada Agong bahawa Anwar mempunyai kursi lebih daripada 140 kursi. Apa yang membuat Anwar bisa meyakinkan parti-parti ini tadi, selain sokongan kerajaan ya, yang membuat Anwar bisa diterima oleh Barisan Nasional kah, GPS kah, GRS kah gitu? Yang pertama, titah Yang di-Pertuan Agong. Titah Yang di-Pertuan Agong Titah Yang Agong betul, itu mau kestabilan politik, mau kerajaan bersepadu, membentuk perpaduan. Dalam budaya Melayu Malaysia atau dalam budaya Malaysia, pantang rakyat Malaysia untuk melanggar, mendahaka titah Yang di-Pertuan Agong. Jadi Barisan Nasional mulanya mahu berkecuali ataupun mahu jadi pembangkang. Tapi disebabkan titah Yang di-Pertuan Agong, maka mereka menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Jadi raja perkelembagaan tadi itu didengarkan ya? Iya, didengarkan suara. Begitu juga gabungan Parti Sarawak, GPS dan parti lain. Yang menariknya dalam sistem demokrasi di Malaysia ini, bila Yang di-Pertuan Agong bertitah, mereka menyerahkan kebijaksanaan agung untuk memandukan jalan. I see. Jadi maknanya Yang di-Pertuan Agong apabila
mula-mulanya Barisan Nasional nak jadi pembangkang, tak berkecuali biasanya mereka tegas nak jadi pembangkang, tapi yang di-Tuan Agong dah menitah Zahid Hamidi, Ketua En Bloc pada Barisan Nasional, dia kata mereka serahkan kebijakan sana yang Tuan Agong untuk menentukan 30 kursi Barisan Nasional tersebut. Untuk Agong tentukan. Mereka menjunjung titah saja. Sama dengan GPS Sarawak. Maknanya daripada 83 kursi ditambahkan 30 kursi, ditambahkan 23 kursi, ditambah lagi beberapa kursi yang lain sehingga mencapai 140 lebih. 114 lebih, 140 lebih malah. Ya. Jadi apabila ini berlaku, ini bermakna Anwar mendapat sokongan majoriti. Terus ini yang juga menjadi keingintahuan banyak orang Indonesia ya. Anwar Ibrahim kan berjuang sudah lama ya. Terus kemudian dia keberpihakannya terhadap Melayu juga kuat begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat sebagian kalangan di Malaysia itu menolak Anwar Ibrahim? Saya kira apa yang ditakutkan dari Anwar Ibrahim itu? Anwar Ibrahim seorang yang anti korupsi. Anwar Ibrahim lebih mementingkan suara-suara rakyat yang rakyat bawahan. Dasar-dasar Anwar banyak mementingkan kepentingan orang-orang biasa. Jadi ini menakutkan elit-elit politik yang mempunyai hubungan niaga dengan cukong-cukong dan sebagainya. Ini merupakan satu ketakutan yang besar bagi mereka. Sebab itu, walaupun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri, banyak kali sudah berjanji. Kali pertama ke tahun 1990-an, kali kedua 2018. Dia kata dia akan menjadi Perdana Menteri sementara saja, tapi beliau tidak mahu menyerah kepada Anwar Ibrahim. Sebaliknya, beliau meletak jawatan sendiri yang menyebabkan suasana politik tak stabil. Dan beliau lebih rela orang seperti Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, seolah-olah asalkan jangan Anwar. Iya, tapi rakyat Malaysia saya kira juga kerana kuasa Allah Ta'ala juga ya. Anwar berpeluang menjadi Perdana Menteri. Sebab itu Anwar itu dilabelkan pelbagai oleh musuh politik beliau, termasuk Muhyiddin Yassin, termasuk Hadi Awang di Parti PAS. Apa yang dilabelkan kepada mereka dia itu? Tuduh Anwar, kononnya Anwar ni ejen Israel. Muhyiddin Yassin kata kalau Anwar menang, Anwar akan bawa PH, akan melakukan kristenisasi di Malaysia. Kristenisasi. Anwar Ibrahim dituduh menjadi ahli Freemason. Semuanya tuduhan itu kalau kita lihat ialah untuk menakut-nakutkan orang Islam. Sebab mereka bimbang kalau orang Islam menyokong Anwar, mereka yang banyak terlibat dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar pendirian yang Anwar mahu kan, mereka akan tersingkir dalam politik dalam tempoh 6-7 bulan. Termasuk ketakutan pada Cina, parti Cina, DAP. Cina. Ya, kalau lihat mereka kata parti DAP Jiwansi Cina akan memerintah Malaysia. Tapi apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, kita lihat jumlah parti Cina yang mempunyai parti jumlah yang agak besar juga, tapi mereka cuma ada 4 jawatan kabinet. Berbanding parti lain lebih ramai, Barisan Nasional lebih banyak, PKR lebih banyak. Ini yang menyebabkan hujah yang musuh Anwar itu seolah mati akal sudah. Oke. Kondisinya begitu ya. Juga serangan misalnya, kan Anwar pernah juga dipenjara begitu ya. Atas tuduhan asusila macam-macam itu. Kalau itu sudah tidak case close ya, itu sudah ada masalah. Di Malaysia, apabila terdapat pengampunan daripada pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, maka diampunkan daripada apa-apa rekod kesalahan. Ini kuasa Yang di-Pertuan Agong atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Boleh Jadi, dilakukan. Kalau sudah diampuni oleh Yang di-Pertuan Agong, semuanya sudah beres, nggak ada masalah. Lagipun Anwar, ramai yang percaya bahawa Anwar ni disebabkan oleh pendakwaan terpilih ataupun selective persecution. Selective persecution. Ya. Karena dia ditarget. Iya. Dituduh dituduh pelbagai. Akhirnya tidak dapat tuduh, jadi dituduh sebagai salah guna kuasa yang terlalu abstrak. Sama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi yang sekarang ni wakil Perdana Menteri, yang keturunannya daripada Jawa Indonesia, Jogja. Beliau juga
dikenakan, dilihat oleh ramai rakyat Malaysia sebagai sebagai selective prostitution. Pendakwaan terpilih oleh Dr. Mahathir. Saat Mahathir jadi Perdana Menteri 2018, Mahathir cuma ada 13 kerusi menang dan meminta Zahid Hamidi memubarkan parti UMNO dan bawa semua ahli parlimen UMNO menyertai Parti Bersatu. Jadi apabila Zahid Hamidi tidak bersetuju, berapa minggu selepas itu Zahid terus didakwa di mahkamah. Dan ini kemudian mereka menggunakan propaganda, persepsi melalui media. Inilah kluster mahkamah yang perlu ditolak oleh rakyat. Sama juga seperti mereka buat kepada Anwar Ibrahim. Tolak Anwar ini dituduh macam-macam. Ejen Israel, liwat, Freemason dan sebagainya. Saya ingat semua orang tahu Anwar merupakan pejuang Islam, bukan saja di Malaysia, tapi juga punya hubungan baik dengan intelektual Indonesia, hubungan baik dengan Timur Tengah, hubungan baik dengan gerakan Islam yang berpusat di London, di Amerika, begitu baik sekali dengan Turki dan sebagainya. Triple IT di Hendon, Anwar ada banyak. Macam mana nak menafikan intelektual Anwar, kepimpinan Anwar dan gerakan Islam Anwar? Angkatan Belia Islam ABIM dipimpin oleh UNIA memberi impak yang besar kepada politik negara yang memperkenalkan idea-idea Universiti Islam Malaysia, tabung haji dan pelbagai gerakan kesedaran Islam. Antara idea ini digerak di semasa Anwar sebagai pelajar tahun 70-an lagi. Islam Madani. Islam Madani. Oke, ini terakhir ini karena besok sudah mau pulang, jadi sebenarnya mau ngobrol banyak, tapi kita save energi untuk lain kali ketemu lagi. Kalau harapan atau kira-kira ke depan pemerintahan Anwar ini semacam apa? Atau kira-kira Anwar bagaimana akan menjalankan pemerintahan? Yang pertama, rakyat terlalu letih dengan situasi politik Malaysia. Pertama, politik Malaysia yang tidak stabil. Yang kedua, masalah sebenar yang perlu saya ialah masalah ekonomi rakyat. Perlu diberikan perhatian, diterangi dan mementingkan nasib golongan petani, golongan kelas pekerja dan bagaimana untuk meningkatkan lagi kehidupan rakyat Malaysia supaya Malaysia kembali sebagai Asian Tiger. Dan Anwar dulu pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik di Asia dan pelbagai terbaik. Jadi rakyat pelbagai kaum tanpa mengira Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak mengharapkan Anwar mengembalikan kecemerlangan, kehebatan Malaysia di mata Asia Tenggara dan di mata dunia. Dia punya buku Asian Renaissance kalau tak salah. Asian Renaissance. Dan juga menerangi perubahan. Dan ada beberapa buku lagi beliau hasilkan. Termasuk surat-surat daripada penjara. Seolah dia semacam Gramsci, Antonio Gramsci. Not from prison. Ada. Saya ingat rakyat Indonesia patut mengambil peluang mendapatkan bahan-bahan bacaan tersebut untuk melihat macam mana pengalaman pemikiran beliau semasa di penjara. Ada juga mengatakan Anwar ni Asian untuk Mandela. Tapi apapun Anwar, saya kira bukan rakyat Malaysia saja mengharapkan Anwar dapat jadi Perdana Menteri yang berjaya, tapi dia rakan-rakan termasuk teman-teman di Indonesia, di Brunei, di Singapura, Thailand, Vietnam, malah di Eropah, Timur Tengah dan sebagainya juga mengharap Anwar melakukan yang terbaik. Dan hubungan Anwar dengan Indonesia rapat sangat dengan aktivis di Indonesia. Mudah-mudahan juga kerjasama Indonesia-Malaysia makin kuat nanti. Antara ucapan Anwar untuk hubungan Malaysia-Indonesia ialah mengharapkan hubungan kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia itu dapat ditingkatkan lagi. Saya kira kedatangan saya ini pun adalah mengambil inisiatif dan semangat daripada Anwar ini supaya hubungan Malaysia-Indonesia itu dapat dikukuhkan lagi. Baik, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Jumpa lagi dan terus kolaborasi juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.